Dan dia nampak ada perempuan tua, rambut panjang, putih, tengah sikat Rambut budak. Ayo. kat atas tangga tu. Okey guys, kembali lagi dalam rancangan Popcast, bukan Popcast semata-mata. Untuk part 2 kali ni, kita janji nak cakap cerita pasal hantu ataupun sesuatu yang berhantu. Kita ada panel-panel hantu hari ni. Okey, seperti biasa kita ada Min, Syaida, G dan Isa. Okey, kita nak sambung cerita pasal adalah orang tu tau. Dia disebabkan hantu yang naik hantu. Okey, memang teruk gila dia kena. So sampai dia terpaksa buat keputusan, aku kena keluar rumah ni ke tak? Siapakah orang tu? Min! Kenapa aku cakap macam nak bagi anugerah? Tapi itu cerita yang latest. Oh, okey, itu yang latest. So rumah ni sebenarnya memang kita dah duduk daripada kecil jugalah. Tapi sebelum pindah ke Kelang. Okey. Ni rumah yang sebelum pindah ke Kelang. So rumah ni dia memang daripada kecil, and then kita pindah Kelang, disewakan ke orang. Sampailah satu time dah masuk belajar dan kita orang masuk balik rumah tu. Okey. So bila start belajar ni ada beberapa kejadian lah. Aku tak faham lah, Min dengan hantu macam berpisah tiada tau. Tapi rumah ni time zaman belajar memang, sebab kita orang tak ambil rumah sewa. Sebab duduk rumah sendiri kita lah. duduk rumah sendirilah. So ada kawan-kawan pun macam, boleh nak sewa rumah kau? Macam okey je lah kan. Better macam tu. Kan? Murah, So okey lah. okey lah. Diorang pun join rumah tu. So ada beberapa tragedi yang berlaku lah. So kita pendekkan cerita lah. Okay. Yang first tragedi time tu malam, biasalah nak tidur. So kita akan on the phone. Masih lagi on phone. Saya clingy sikit. Adakah gadis yang sama? Adakah gadis yang sama? Kali ni bini saya. Kita tengah borak, lepas tu dia tanya, awak dekat Kelang ke kat Puchong? Cakap, kat Puchong kenapa? Oh, sebab dengar macam suara Ika. Ika tu adik Min lah. Okey. Dengar macam suara Ika. Dia tanya, cakap apa? Dia tanya, belum tidur lagi? Time tu sumpah panik gila. Cakap, okay, saya kena tak call, saya nak pergi lepak dengan member kat depan. So member memang tidur lambat lah. Yelah, Jenis biasalah yang zaman-zaman lepak lah, you. main Dota lah, tengok movie lah, apalah. So macam okey lah, terus tak call. Memang time tu cuak gila. Weh, dia boleh dengar dengan clear soalan tu. Dengan clear dia dengar. Dengan clear, cakap sumpah dia dengar suara macam suara adik aku tanya, belum tidur lagi ke? So kita orang terus macam, tak apalah, nantilah borak. Bye-bye. Tapi rumah tu memang ada vibe dia pun sebab dia rumah lama. And then dia rumah apartmen atas bukit jugalah. So rumah Min tingkat kelima lah, tingkat paling atas. Tak ada lift kan? Tak ada lift. Ada satu lagi kejadian di mana kali ni Min dengan kawan Min berdua lah. Kita naik tangga borak-borak cakap, bila lagi member yang lain nak sampai? Dia kata, diorang pergi singgah, pergi beli makan jap lagi diorang balik. Okay, so kita orang pun naik dulu. Time sampai dekat tingkat 4, kita orang bau hangit yang terbakar tau. Macam, kau tadi tutup tak iron? Cakap, aku tutup. Dapur ke gas ke memang bau terbakar sangat ni. Tapi tak ada punca kebakarannya. Tapi memang sampai tingkat 4 tu dah nak sampai ke tingkat 5 tu bau. So, macam rasanya rumah kita lah. Nak buka pintu, check semua kan. Gas tutup. Apa ni? Iron pun tutup. Iron tutup. So member masuk bilik. Kedudukan dia adalah ni ruang tamu, lepas tu ada sofa. Okay, sofa ni dia menghadap pintu bilik nombor 1, pintu bilik nombor 2. So pintu bilik nombor 1 dengan bilik nombor 2 pintu terbuka. Cumanya rumah tu biasa rumah bujang, tak ada langsir. Faham. Okey. So daripada bilik nombor 1 Min duduk lah kat katil dengan main phone. Tiba-tiba dia menjerit. Kawan Min ni Kawan Min kat mana? Kawan Min duduk depan. Duduk depan. Okey. Duduk kat ruang tamu. Dia pun berjerit. Masuk bilik. Cakap asal dia muka dia biru, pucat biru tau. Dia tak nak cakap tau. Lepas tu bila kawan-kawan lain dah sampai, duduk. Cakap, aku tadi duduk kat sini. Kan pintu bilik nombor 1, pintu bilik nombor 2. Dua-dua pintu terbuka. Dia nampak kepala dekat tingkap bilik nombor 2. Dia cakap, aku tak tahulah tu penanggal ke apa ke sekali tu. Kepala je lah. Kepala je. Dia kata dia nampak kepala dengan mata menyala. So kita orang macam, okay, tak apa. Tak apa, kita lepak kat luar, So dah lah beli makan. Kena bawa bawa makanan tu turun pergi kedai mamak kat bawah lepak. So daripada bawah memang boleh nampak rumah. Ya Allah. Okay? Boleh nampak rumah. Tapi nampak bilik Min lah. Sebab dari balcony, lepas tu ada dekat bilik nombor 1. Sekali tu nampak lampu daripada bilik nombor 1 tu buka tutup dia laju macam tek. Tak balik rumah dah rasanya. Memang kita orang macam, lah, tidur dalam kereta. ini nak naik ke tak ni? Macam tak payah lepak. Memang lepak sampai pukul 6 pagi. Pukul 7 pagi baru naik.
Hantu you mau tengok you punya lampu tu berkesan. Oh, dia nak check. Okey tak. And then dah lama lepas tu kita orang decide nak cat. Macam kita kena cat lah rumah ni kan sebab dah lama sangat kan. Time nak cat tu barulah terperasan atas toilet sebab rumah tu ada 2 toilet. So toilet master bedroom dengan toilet ruang tamu lah. So atas toilet master bedroom ada tapak tangan macam ni dekat bawah ceiling tau. Tangan macam ni lah, macam ni. Tutup kat bawah ceiling. Size normal. Size normal. Tapi tangan dia satu macam ni. Lepas tu satu macam ni. Ke kawan Min masa dia jerit, Min! Dia lari ke toilet dulu. Tak ada. Bukan. So kita orang macam, ni tak boleh jadi ni kan. Lepas tu check lah, mula dah nak check. Takut lah ada orang duduk dekat dalam bumbung. Oh, dia masuk ikut yang ceiling punya ruang ceiling tu punya tu. So kita orang takut, kita orang check lah. So panggil orang datang check, dia kata tak ada apa pun, mana ada orang, ada burung-burung je lah kan. Burung, ada bangkai benda semua. So dia dah clearkan, dia dah tutup dengan jaring-jaring lah, tak nak bagi burung masuk. Okay lah, fine. And then Min, sorry tanya, tapak tangan tu 2 je ke nampak tu? tak, dia menghala ke bilik nombor 2. Maksudnya tapak tangan tu macam berjalan? Dia macam satu atas pintu toilet, ini ceiling. So dekat sini lah. Satu, lepas tu sebelah ke sini. Menghala ke bilik nombor 2. Bilik yang dia nampak yang nampak benda kepala tu tu. lah. Yes. So kita orang macam tak boleh jadi ni, kena cat lah. So bila kita orang cat colour putih mula-mula. Tak lama lepas tu still ada macam kesan tapak tangan tau. Tapi macam dia sama, cuma position dia lain. So kita orang decide macam okay tak apa, tampal wallpaper. Kita tampal wallpaper pula. Tampal lah wallpaper. Dah lama tu kita orang pun habis belajar. Rumah tu pun dah lama lah orang tak duduk kan. Kita orang akan duduk sana bila nak buat gathering ke, jumpa ke kan, lepak-lepak situ. Baru kita orang lepak. So baru-baru ni pula Ni selepas Min dah kahwin. yang tadi tu dah clear dah yang tu, maksudnya. yang tu dah clear, kita orang biarkan je macam tu kan. Okay. So fast forward, Min dah kahwin, rumah tu kita nak duduk balik lah. Faham. Kan dah bersihkan semua, nak duduk balik. So adalah barang-barang yang kita orang nak buang, ada barang-barang yang kita nak simpan. So antara yang kita nak buang adalah katil lah. Sebab rumah tu 5 tingkat. So nak bawa semua barang turun ke bawah dalam masa satu hari memang penat gila. 5 tingkat. Tak ada lift lah tu. Tak ada lift, tangga. So yang mana barang-barang kecil-kecil yang kita boleh buang, kita buang. Tapi yang mana besar-besar ni kita orang tunggu member sampailah. Katil tu yang nak buang tu, bawah dia ada macam satu kain colour putih tau. Dia macam katil divan Divan ni kita main, katil yang flat. Dia bukan pakai kayu-kayu tu. Oh dia Devon. Wow, divan tu apa? So katil tu dia macam flat lah. Okay, Dia faham. macam kayu flat, lepas tu dia ada lapik dengan kain. Yeah. So kita orang tegakkan. Faham? Okay, kita orang tegakkan. Selang beberapa hari nak datang balik, nak kemas, kita orang nampak dekat katil tu, Yang kain tu. yang kain tu, Kain bawah tu lah. kain katil, Kain yang katil tu. tapak katil tu lah. Katil, Ada tapak kaki tapi terbalik macam ni. Katil tu disandarkan dekat dinding. Lepas tu bila kita datang tengok ada kesan tapak kaki yang terbalik, tapi masalahnya kaki dia lagi kecil daripada kaki Min, tapi lagi besar daripada kaki wife Min. Kaki manusia Yes, bentuk macam kaki manusia lah. budak Cuma buat bukan size Min, bukan size Size wife wife, Min mana. So macam tak apalah. Tak gambar benda semua kan. Nak buat proof lah kononnya kan. Nak tunjuk dekat papa, rumah ni memang ada something. And then nak sambut, nak celebrate birthday Zahira. anak Min. Okay. So hari tu kita dah celebrate siang, and then dah penat-penat benda semua, Min nak tidur. So malam tu okey lah, dapat tidur. So Min tidur kat depan, wife Min tidurkan anak kat dalam bilik nombor 1. Okey lah. So malam pukul 12 tu Min dengar bunyi, sama juga bunyi kuali kat dapur. Kuali lagi. So, Kuali lagi. Dia Min masuk bilik, Min tanya wife Min, awak dengar ke tak dengar? Ya Allahu Akbar. Aku kita tanya, awak dengar ke tak dengar? Dia angguk. Okey, kalau awak dengar, maksudnya saya tak salah dengar. Saya nak pergi check. So Min pergi check, tengok tak ada apa. Okeylah, duduk kat sofa, nak tidur. So Min tidur, Min letak phone dekat bed. Ada. Tak phone. So rasa macam kena ambil tau. Phone tu macam kena ambil, rasa macam tersentak tau. Macam tu. And then
kita bila tersentak kita akan terbuka mata sikit dan tengok kan. So Min nampak memang ada budak kecil. Budak kecil tapi rambut dia halus tau. Rambut dia halus. Muka dia macam Precious dari Lord of the Ring ke? yes, macam yang Gollum tu. Muka dia memang tua. Memang nampak tua tapi dia pendek macam budak umur 7 tahun. 7-6 tahun macam tu lah. Sebab sofa kan. So bila dia berdiri tapi dia betul-betul kat depan muka aku. Ya Allah. So aku nampak muka dia macam kerut sini, kerut Hai, sini. saya nak ambil phone. Lepas tu biasa kita dah macam astaghfirullahalazim, istighfar betul baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, lepas tu tertidur. The next day pagi tu bangun, dia cakap lah, Yang, awak dah ambil phone saya ke? Semalam dia kata tak ada, tidur je kat bilik kan. Mana phone lah? Sebab Min bangun check phone Min memang tak ada dekat kerusi tu, sofa tu celah semua tak ada. Lepas tu jalan. Kita orang tak perasan phone Min ada dekat atas meja dapur. Dia duduk. Contoh. Dia duduk okey ni meja, bayangkan ni meja Dia duduk kat sini macam ni. Bucu macam ni. Sikit dah jatuh. So apa yang Min boleh imagine adalah budak kecil yang tak sampai nak letak barang kat atas meja. Tapi dia just letak cakut je. Dah. Macam tu. So itu latest lah. Itu Maksudnya kau memang nampak dah lah benda tu. Aku memang nampak tapi aku sebab mamai kan kita tidur, so kita macam separuh sedar. So kita orang pun decide macam okey lah, that's it. Kita tak nak duduk dah kat sini. Apa jadi tak nak duduk dah. Dengar tak bapak Min? Dia kata apa jadi tak nak duduk dah. Tak nak duduk. Kena tekankan benda tu. Tak nak duduk dah. Okey. Tapi kan Min, biasa budak kecil kan dia boleh macam sense, dia boleh detect kan. Anak macam mana? Tak nangis-nangis? Tak, sebab anak Min dia macam friendly sangat tau. Cuma dia friendly. Dia sangat friendly, dia sangat comel dan semua orang pun dia akan tegur je. Hi. Even kalau dekat kedai ke jumpa gangster bertatu-tatu apa kan. Hi. Gangster tu macam, oh you're so cute. Aku yang takut. Aku yang takut. So tapi dia memang sangat friendly. Tapi bila dia dah start boleh bercakap, dalam setahun macam tu, dia dah pandai point kan. Baru-baru ni juga wife Min buat surprise birthday party dekat rumah Puchong tu. Okay, sebab senang nak kumpul kat situ. So bila malam tu dia tak nak tidur sangat dan dia suka tunjuk dekat hujung bilik tau. Lepas tu dia akan cakap two. Apa yang ada di tu? Head. Adakah head itu yang Ni ada dekat bilik mana? Bilik nombor 1. Head yang hari tu ke? Dia cakap head two. Kadang-kadang malam-malam dia pandang pintu toilet kan. Hi. Sebenarnya dia boleh cakap hi. So cakap, Yaya, jangan cakap hi kat hantu. No. Siapa cakap macam tu? Akulah. Aku aja jangan cakap hi kat hantu. Supaya dia dapat bezakan mana hantu mana bukan. Betul. Citu. No. Selepas dia tegur hi benda-benda semua tu. So wife Min kata, dah lah tidur. Dah gelap sikit, time tu dalam pukul 10 tau. Time ni rumah ramai orang lagi. Okay. Ramai orang lagi, kawan-kawan Min semua ada lagi. Yalah tengah celebrate kan. Tengah celebrate. So kita orang kat depan, tapi sebab Zahira dah ngantuk sangat, dia tidurlah kat dalam bilik. Dia seorang ke? Dia dengan wife dia lah. Wife. So time nak tidur tu, ada vacuum dekat dalam bilik. Vacuum kan, ada dia punya kepala dia kan tinggi kan. Kadang kita tegakkan kan. Tiba-tiba kepala vacuum tu bergerak. Lepas tu wife Min nampak bayang-bayang budak berlari depan dia keluar bilik. So dia menjerit panggil, "Man, masuk kejap." Dia tutup lah Zahira, tutup dengan bantal. Ya, nak jerit kan. dia. So kenapa? Awak duduk dah sini, tunggu kejap. Bagi anak tidur dulu ke apa ke. So kita pun, kenapa ni kan? Kawan-kawan kat depan ni. Yalah. Macam okay, tunggulah kejap. Tunggu. Zahira pun dah tidur. Wife Min keluar tapi kita buka pintu lah. Yalah. Sebab wife Min nak cerita kat diorang. So dia ceritalah kat ramai-ramai semua. So kawan-kawan Min pun kata okey lah, kita tolong kemas lah. Lepas tu terus balik ke Kelang. Jadi Mi malam tu balik ke Kelang? Balik terus ke Kelang. Time tu pukul 1 pagi kat kawan-kawan Min semua. Nasib baik kawan-kawan Min jadi okey. Dia tolong kemas, cuci, dia semua buang. Bawa lah barang-barang sampah-sampah semua turun ke bawah. Pukul 1 pagi. Tu bawa Zahira balik ke Kelang. Tak lama lepas tu, mintalah panggil ustaz untuk tengok-tengok rumah tu. Akhirnya, ustaz tu cakap, okey, macam ni. Memang ada benda kat dalam rumah ni. Tapi dia kata, kalau boleh, pindahlah. Okey. Dia cakap macam tu. Kalau boleh, pindahlah. Kenapa ustaz?
Orang dah kata pindah kau kenapa? Kenapa? Dia kata kalau saya tangkap pun, kalau saya buang pun sama je. Sebab? Ada lagi lah. Sebab apa? Sebab dia kata dekat blok tu, salah satu rumah daripada blok tu ada buat ritual. Ya Allah. So kita orang macam, apa aku nak buat? Okay. Maksudnya kalau ustaz tu bersihkan pun Masih tetap akan ada. akan datang kan. Tetap akan ada. So apa yang dia boleh buat sekarang ni, dia just buat pagar yang dia kata lah. Dia buat pagar, lepas tu dia tabur garam dengan ladi hitam. So je lah cerita rumah Puchong. And then now sekarang duduk je lah kat Kelang. Okay. Takut So kan. maksudnya Kelang selamat. Betul. Selamat. Makhluk halus pun tak berani masuk situ. Okay, Syahidah. Ada lagi? Pengalaman Syahidah masa tinggal dekat Pulau Pinang lah. Tapi kita orang sampai terpaksa keluar lah daripada rumah tu, berpindah ke KL. Disebabkan perkara mistik yang berlaku di rumah tu. Kenapa sampai kena keluar? Itulah sebab terlalu teruk sangat. Okay. What happened, Syahidah? What happened? Tapi ni kita tak boleh nak cerita terlalu detail lah sebab ni bukan family lah kan. You all know. Terjadinya kes ni sebab ada orang hantar sihir dekat rumah. Ada orang macam tak berapa nak puas hati lah dengan family kita orang ni. So dia hantar sihir, sampailah nenek saya meninggal. Tapi nak cerita kejadian kita tak boleh nak cakap sebab nenek saya meninggal sebab sihir sebab ke apa. Sihir tu apa. Tapi apa yang nenek Syahidah encounter sebelum tu memang scary lah. Dan teruk lah. Dan teruk. Syahidah tinggal dengan nenek. And parents duduk rumah lain. So sebab saya jaga nenek lah kan. So bila time tu saya pergi sekolah. And then mak dengan ayah bawa nenek pergi klinik. Lepas tu dia hantar nenek balik rumah. So dia orang pun balik lah kan. So ni macam the starting benda tu terjadi tau. So masa tu nenek cerita lah. Dia kata arwah cerita lah. Dia kata dia tengah makan. Lepas tu kat rumah tu dekat dapur. Lepas tu kat dapur tu ada satu bilik tau. Bilik tu macam sebenarnya agak seram sikit. Tak tahu kenapa dia ada macam bad vibe sikit tau. So dia tengah makan, tiba-tiba dia nampak ada satu lembaga hitam keluar dari bilik tu and duduk di sebelah. Makan sekali. Dia macam tengok Nenek Syahidah makan. Dia tenung je macam. So Nenek Syahidah ni boleh dikatakan berani lah juga kan. Dia boleh duduk makan sampai habis. Lepas tu dia tutup, lepas tu dia masuk bilik, dia tidur. So dia lepas tu dia call lah petang tu Syahidah balik semua. Dia tak cerita tau kat Syahidah. Lepas tu dia call mak Syahidah cerita benda. Oh, kiranya Syahidah tahu cerita tu daripada mak Syahidah Syahidah lah. Mak Syahidah, sebab nenek Syahidah bagi tahu dekat mak Syahidah dan call tu. Dia call bagi tahu lah dia nampak benda ni apa semua. And right after that family kita macam memang kena sihir teruk lah. Apa antara yang berlaku? Apa yang berlaku, mak saya kena rasuk. Lepas tu tapi nak cerita lebih detail tak boleh sangat lah. Tapi macam antara encounter yang teruk dekat rumah tu is satu malam tu Khamis malam Jumaat. Okay, kita orang semua duduk baca Yasin kat rumah lah kan. Lepas tu tengah baca Yasin, kat belakang ni hall, lepas tu kat belakang tu ada toilet. So bilik Syahidah, lepas tu bilik parents. Ini yang kat rumah nenek ke bukan? Rumah ni rumah nenek. Rumah kat Penang ni. Lepas tu kita orang tengah baca Yasin, tiba-tiba dengar dekat toilet tu selak pintu tu bunyi tok. Kenapa aku rasa macam dalam movie ni? Kuat gila, dia macam bergerak sampai pintu tu pun boleh nampak bergerak. Lepas kita orang macam okay. Ni selak yang macam kampung bilik air ni dia boleh tutup. Tapi dia tak ada ke kampung dia selak cakap dia toilet biasa, toilet macam korang pergi dekat tahu yang gunakan petai. Toilet macam tu. So dia macam kita macam kenapa ni Lepas tu kita macam adik Syahidah kan kecil lagi. Lepas tu dia, ibu siapa tu? Kenapa tu? Kenapa toilet tu bunyi-bunyi? So mak cakap shh, biar je, jangan tengok apa-apa. So kita macam diam lah. Betul lama dia stop. So kita buka tak ada apa-apa pun dalam tu. So kat toilet tu dia ada satu tingkap. Bukan satu tingkap, ada tingkap. Lepas tu dia ada satu mirror tau. Macam kat belakang kalau kita mandi kat sini, kat belakang ada mirror. So kalau kata kita macam tengah mandi, so kita pusing kan. So boleh nampak macam ada lembaga hitam. Macam reflection. Kenapa Syahidah boleh gelak cerita macam aku rasa scary gila. Scary tapi itulah sebab benda tu kita dah lalui. So macam masa tu kita tak sedar pun ingatkan macam apa kan. Macam buat tak tahulah. Tapi sebenarnya ada benda lah. Habis ada satu lagi kejadian. Ada ustaz lah, kita panggil banyak ustaz datang. Ustaz ni semua tak kena lah kan. Lepas tu ada satu malam tu ustaz ni berubat lah. Lepas tu dia kata okay, kena Aisyah dengan Pak Cik kena pergi buang benda ni lah. Macam biasalah perubatan Islam kena pergi buang kat sungai ke apa, kat Jambatan Pulau Pinang ke apa. Yang mengalir kan apa betul. Lepas tu kita orang ni ramai-ramai lah tu rumah
rumah lah. Ada atuk Syeda, tapi ni mak punya ayah lah kan, arwah juga. So dia, kita orang adik-beradik semua duduk satu rumah malam. Dah malam, so semua dah sudah get ready nak tidur lah. Tu tiba-tiba dengar macam satu tembikar dekat luar rumah, pecah. Jatuh pecah. Terus kita, apa benda tu Pang, jatuh. Lepas tu kita macam tengok, tak ada apa-apa pun, takkan tak ada benda. Lepas tu bunyi lagi, pang. Lepas tu mak kata, jangan tengok. Biar je. Benda tu tengah nyanyi ke mengamuk ke marah ke. Macam tu. So memang scary lah. Lepas tu sebab kan benda tu terjadi, kita orang macam tak tahan lah duduk rumah tu. Sebab dah rumah macam kita nak duduk rumah yang kita rasa tak happy kan. Betul. Jadi every time kita duduk, kita kena encounter benda macam ni. So kita dah pindah lah sebab tu. Tapi pindah dekat Penang juga? Tak pindah KL. terus KL. Oh, pindah KL. Sebab Tok Wan Syeda ada rumah kat KL. So bila Syaida pindah, bukan kalau sihir, bila dia attack orang, dia akan follow orang tu. Dia follow. Dia ikut. Tapi banyak juga kita punya pengalaman lah. Satu-satunya pernah berubat lah juga dengan arwah lah Ustaz Ismail Kamus. Bila berawat Sampai ke tahap tu lah tahap tu maksudnya. lah. Dan bila dengan dia last kali baru selesai. Ya Allah Akbar. Kira dia hebat lah. Orang yang sangat hebat dalam ni. Tapi dah meninggal lah orang ni. Aku rasa kejadian yang dekat kampung ni scary sebenarnya. Yes, kat kampung kau. Ya, Dia sikit lah. dia agak scary. Okey, dekat kampung tu satu tempat ni memang famous, kawasan kubur. Dekat kawasan kubur tu dia ada satu rumah usang kat tepi tu. Banyak cerita dah dengar. Tapi yang ni berlaku kepada adikku sendiri. Oh. Anak nombor 3. Adik lelaki kau lah. Adik lelaki keras kepala, selalu balik awal-awal pagi sebab lepak dengan member. Dia yang kelakar juga tu, yang update kau. Dia tak kelakar, yang kelakar tu Isa je. Kejadian ni yang anak nombor 3 ni memang jenis yang macam boleh rasa dan boleh nampak. Okey. Semua perkara mistik yang berlaku dekat rumah tu, Semua ke dia? semua kat dia. Sampai dia demam. Yang scary tu, aku shotkan, dia balik lepak daripada dengan member dia, lepak malam. Around 12 ke 1. Kejadian pertama, dia lalu dekat area kubur tu. Kau bayangkan rumah usang. Lepas tu dia nampak ada perempuan tu menyikat rambut budak Alah pula. dekat tangga. Aku dengar cerita, aku meremang. Motor dia mati kat depan rumah tu. Saja je. Kau bayangkan sebab tu dia perasan. First ialah dia lalu Rumah usang tu kawasan kubur rumah kampung ke macam tebiar, pondok? rumah tebiar. Oh, rumah Dia biasa macam lah. ada kubur. Rumah batu. Tahu tak rumah usang tu ialah macam just pondok kayu yang kecil, Okey. tapi yang dah macam pecah. Pecah-pecah. Pecah-pecah. Okay. Dan dia ada tangga kayu. Okey. Okey. So disebabkan motor dia tiba-tiba mati tak boleh start. So dia macam kenapa tiba-tiba mati? So macam of course lah orang akan macam pandang nak cari Alah, orang kita ke apa tengok. kan. Dan dia nampak ada perempuan tua, rambut panjang putih tengah sikat budak Ayuh. kat atas tangga tu. Keesokannya dia demam. Demam dah agak Iyalah, seram tu tu. Tapi dia cerita kat mak Tapi aku je benda tu. muka orang tua tu dia nampak biasa ke Tak ataupun tahu, tak buruk tahu. ke? Dia tak explain, dia describe kata lah. Okey. kita just, dia cerita kat mak aku yang cerita Oh. kat aku. Dia Oh, kata yalah. kita nampak ada Mak kau marah dia tak? Ha? Mak kau Sarang Okey, itu situasi pertama. Situasi kedua mak sendirilah sebenarnya. Tak tahu lah, mungkin sebab kita orang duduk kat dalam kawasan kebun. Kawasan kebun ni dia macam yalah kat kampung kan. Okey, mak aku ni dia punya perangai biasa dia ialah kalau anak-anak dia balik kampung, kita orang ni jenis makan pagi pun lauk ayam masak merah. Faham tak? Ikan goreng, ayam bakar, jenis berlauk terus. Bukannya roti canai kena nasi lemak. So, mak aku dia jenis akan bangun 4 pagi, 5 pagi untuk masak. Faham. Dia memang jenis macam tu, mak-mak macam tu. Betul, mak-mak yang macam tu ada. Okey, nak jadikan cerita dalam pukul 12 ke macam tu dia dah siap semua ada. belum. Dia kemas dapur lah. Dia kemas everything dapur. Okay. Then ini dia ceritakan semula. Dia kata masa mak tengah kemas tu, rumah dapur, rumah kita orang, rumah dapur tu macam atap dia macam ni. Tapi dekat ruang tu dia just ada macam ukiran, lepas tu ada lubang-lubang angin. Faham tak? Rumah lama dia akan ukiran kayu macam tak tahu lah corak kayu bunga-bunga ke apa. Lepas tu dia akan ada ruang-ruang kecil macam lalon-lalon angin. Oh, macam yang tu. ada lubang-lubang kat dinding. Kat dinding tu, betul. Okey. Okey. Lepas tu dia nampak benda macam ni. Apa yang benda Apa tu tu? buat? Scary. Betul, tak tipu. Dekat kat ruang tu, mak aku nampak ada benda bertenggek sampai jeli lidah. Tengah hari. Tengah malam, 12 Oh, lebih. 12 malam. 12 lebih ke 1 Apa macam yang tu. kau fikir ni? Lepas tu, esok paginya tu, Maksudnya mak dia masak pukul 5 petang kan? tak, yang tu mak tengah kemas dapur. Oh, Kemas tengah dapur. dapur. Kemas Ni apa dapur. ni? Aku tak faham. Kita dah tak faham. Okey, cerita dia ialah, tengah malam tu dia tengah kemas dapur. Oh, tengah makan. Okey, Oh. kemas dapur. Kita orang dah dekat rumah dah pun.
Kita orang kat rumah dah. So dia tengah kemas dapur. Esoknya tu tengah lepak-lepak mak aku bercerita lah. Oh malam tadi masa mak kemas dapur, mak nampak ada benda bertinggi. Relax je. Relax je mak dia cerita. Kok semangat. Mak aku memang jenis yang macam lentah. Dia macam tu. Bagus lah. Memang macam tu sebab mungkin dia dah duduk seorang kat kampung ke apa kan, dia macam ada malas nak layan. So bila kita orang cerita macam tu, kita orang dah rasa macam scary lah. Korang meremang gila lah. Mak tak apa ke, jomlah kita balik gombak ke apa. Alah, dah banyak kali dah. Aku dah macam no. Mak dia faham tak? Dia terus macam, lah kenapa mak tak cakap? Lah benda tu bukan kacau mak pun. Itu ajar mak aku. Mak cakap, benda tu tak kacau mak. Kalau dia kacau mak sampai mati ke, sampai cedera ke, mak akan ni lah. Of course lah mak akan pergi mana ke minta panggil apa pertolongan. Tapi yang ni kita setakat nak menjelma ke macam tu, kau maki je. Mak is the best. Kita perlu Tapi sebenarnya mungkin itu cara dia. Aku pernah dengar juga. Satu sama ada kita maki ataupun kita bogil. Okey, bogil tu betul. Bogil tu pernah dengar. Ya. Betul. Betul, pernah dengar. Tak pernah dengar. Oh ya ke? Maki tu sebab kita okey, Maki tu tahulah. Sebab kita jangan tunjukkan yang kita ni lemah depan dia. Bogil tu baru dia tahu siapa lagi seram. Baru dia tahu yang mana lagi seram. Kau ingat aku takut? Dia lari dulu. Kau ingat aku takut? Tapi mesti pernah dengar. Ada orang cakap bogil lah apa lah. Betul lah. Pernah dengar. Setuju. Tapi sebaiknya kalau kena ganggu macam ni panggil ustaz lah sebenarnya. Tapi mengkagumilah keberanian Mak Ista. Ya, sebenarnya kita orang kagum dengan Ya, mak aku sendiri. betul. Kau dah dengar kan? Seram kan? So basically itu antara cerita-cerita hantu, cerita-cerita sihir, mistik dekat semua tempat lah. Dekat rumah ada, dekat jabat ada, dekat UiTM ada. Kita terus bawa daripada Mukah lagi, kan, dan sebagainya. Untuk masa ni, itu saja cerita yang kita orang ada untuk cerita seram, cerita hantu. Kalau korang ada cerita yang best-best ataupun nak join sekali, okay, dalam podcast, korang nak ceritakan sendiri kan? Korang tak nak kita orang cakap, korang tak nak kita orang cerita sebab kita orang cerita tak best, tak seronok. Korang boleh DM social media. Kenapa aku tunjuk Min? DM social media. Okay. DM social media kita orang cakap, okay, saya ada cerita seram best ni. Tapi make sure korang dekat Klang Valley lah. Senang kita orang nak approach. Betul. Senang korang nak datang office. Betul. Kan? Kalau ada, make sure korang DM cepat-cepat. Nanti kita orang buat part 3, part 4, part 5, part 6, part 7. Ini pun dapat tu. Ya. Sebab bila kita nak cakap cerita hantu, kita kena cerita flow. Betul. Dia tak boleh macam tiba-tiba je potong ke sini ke sana. Betul. Kan? Okay, itu saja untuk podcast pada kali ini. Korang jangan lupa like, Share dan